Hai pelajar-pelajar, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini kita belajar mengenai tajuk 4.0 iaitu pemikiran positif. Dan pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di bawah tajuk 5.0 kekeluargaan perkahwinan muka surat 154. Okey, kalau kita tengok pada standard pembelajaran di sini iaitu mengetahui tujuan perkahwinan. Nombor 2, mengaplikasikan cara menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan dalam struktur keluarga. Dan last sekali, menilai peranan individu dalam keluarga nukleus, keluarga kembangan, extend atau keluarga tunggal. Okey, nanti kita tengok apa itu maksud keluarga nukleus, keluarga kembangan dan juga keluarga tunggal. Okey, kalau kita tengok dekat sini apa maksud perkahwinan? Kita tengok perkahwinan merupakan satu ikatan sah yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Perkahwinan merupakan detik indah dalam kehidupan manusia. Antara faedah perkahwinan ialah dapat membentuk sebuah institusi kekeluargaan. Semua agama menggalakkan perkahwinan bagi mengelakkan terjadinya perbuatan yang tidak bermoral seperti seks bebas. Okey, kalau kamu tengok kesan seks bebas ni, sebelum ni saya dah ajar kamu kan. Dia punya kesan dia, penyakit macam-macam, kemudian kesan kepada anak tu tak tahu bin siapa kan, ayah dia siapa. Jadi sebab itu pada kali ini kita akan belajar mengenai perkahwinan. Okey, kita teruskan pada pembelajaran seterusnya. Okey, kita tengok di bawah tajuk Diari Keluargaku muka surat 156, tujuan perkahwinan. Macam tadi, perkahwinan ialah upacara yang membolehkan seseorang lelaki dan seorang perempuan tinggal bersama untuk jangka masa yang lama dan mempunyai anak. Perkahwinan disahkan melalui undang-undang atau peraturan. Okey, sebenarnya perkahwinan ni diharuskan dalam agama lah. Kalau undang-undang pun perlu disahkan. Okey, perkahwinan akan membentuk keluarga baru dalam masyarakat. Perkahwinan akan mengesahkan ayah kepada anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita. Perkahwinan dapat mewujudkan pertalian antara keluarga lelaki dan perempuan. Okey, kita tengok salasiah keluargaku ni. Yang ni. Okey. Setiap daripada anda mungkin datang daripada keluarga nukleus, keluarga kembangan atau keluarga tunggal. Terdapat pelbagai ragam dan perwatakan ahli dalam keluarga. Walaupun terdapat pelbagai ragam, anda mempunyai peranan dan tanggungjawab terhadap keluarga. Apakah peranan sebagai seorang anak? Okey, kamu dah sah-sah memang tingkatan 1 kan, mana boleh kahwin lagi. Okey, jadi memang peranan kamu sebagai seorang anak lah, bukan sebagai seorang bapa ke sebagai seorang ibu dah. Kamu sebagai seorang anak. Okey, kita tengok apa itu keluarga nukleus. Keluarga nukleus adalah keluarga yang terdiri daripada ibu bapa, anak kandung atau anak angkat dan tinggal serumah. Keluarga ini juga terdiri daripada seorang suami, seorang isteri dan seorang anak. Okey, keluarga tunggal terjadi jika ibu atau bapa tidak tinggal bersama akibat daripada penceraian atau kematian. Dan juga keluarga kembangan ialah beberapa keluarga nukleus. Nukleus ni yang di atas ni, yang tinggal serumah. Selain itu, keluarga ini terdiri daripada seorang suami, seorang isteri, anak, ibu bapa dan adik-beradik. Jadi kat sini dia campur lah. Keluarga pak menakan kamu pun duduk tang satu rumah. Kemudian Tok Wan kamu pun duduk satu rumah dengan kamu. Yang ni dipanggil keluarga kembangan. Kalau yang keluarga nukleus ni terdiri daripada seorang isteri, seorang suami dan juga anak-anak dia je. Termasuk dengan anak angkat. Yang ni dia bercampur semua. Keluarga kembangan ni dia bercampur. Sekali pak menakan, adik ipar, pak menakan lah, mak menakan, sepupu sepapat kamu semua duduk dalam satu rumah.
Okey, keluarga tunggal ni keluarga yang salah seorang daripada ibu atau bapa tidak ada. Okey nah. Okey, kita sambung pada muka surat 157, nilai kasih sayang terhadap keluarga. Okey, kita tengok situasi seorang pelajar nama dia Ahlek. Ahlek berasa sedikit sedih selepas kematian ibu bapanya. Dia memberontak kerana terpaksa tinggal bersama dengan datuk dan nenek serta ibu saudara dan bapa saudaranya. Suatu hari, Ahlek ditangkap polis kerana berada di pusat permainan video pada waktu persekolahan. Apakah peranan ahli keluarga untuk membantu Ahlek mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala sosial yang lebih serius? Okey, saya nak tanya kamu sebelum kita tengok pada situasi ni. Maknanya kat sini, Ahlek berasa sedih setelah kematian ibu bapanya. Jadi, dia dalam keluarga apa? Bila dikatakan kat sini, dia tinggal dengan datuk dan nenek serta ibu saudara dan bapa saudaranya. Jadi dia dalam keluarga kembangan. Okey, kita tengok situasi di balai polis ni. Atuk, nenek, maafkan saya berjanji akan menjadi seorang cucu yang baik. Kemudian Ahlek rajin-rajin belajar ya. Ingat janji dengan mendiang ibu kamu. Baik makcik, saya janji. Ni kan dia dah maklum kat sini, tinggal dengan ibu saudara dan bapa saudaranya, dengan datuk dan nenek. Kemudian kesedaran daripada Ahlek untuk menumpukan pembelajaran dia dalam pelajaran. Kemudian Ahlek berjaya menjadi pelajar cemerlang disebabkan dia dapat menangani masalah emosi. Apa yang berlaku ni? Apa kaitan dia dengan perkahwinan ni? Sebab ini adalah salah satu situasi dalam alam perkahwinan. Tapi sebab kamu masih lagi pelajar, jadi situasinya dalam bentuk keluarga. Keluarga ni campur dengan mak menakan apa ngantuk wan ni gambar ni. Kemudian peranan kamu untuk mengubah diri kamu. Okey, faham nah? Kita tengok dekat sini dalam peranan Ahlek ni, yang memainkan peranan untuk mengubah Ahlek ni adalah datuk dia ni, gambar ni, situasi gambar ni. Kemudian makcik dia, kemudian kawan-kawan dia, kemudian apa ni, pihak sekolah. Okey, takat tu saja untuk tajuk pada hari ini. Nanti saya akan buat latihan pengukuhan pada kamu. Jadi harap kamu dapat menghantar latihan pengukuhan tu kepada saya tepat pada masanya. Itu saja, sekian, terima kasih.